اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 3 bayat ke-13 daripada atas. Muka surat 3 bayat ke-13 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Dan agama itu ibarat daripada perhimpunan segala hukum yang dihantar akan dia akan segala hukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihantar bagi segala hamba Allah yang mukallaf. Dihantar atas lidah Rasulnya. Atas lidah Rasulnya. Perhimpunan segala hukum ni yang membawakan mereka itu. Yang membawa oleh segala perhimpunan hukum ni kepada kebajikan, kepada kebaikan yang kekal. Kebaikan yang kekal, sama ada di dunia maupun di hari akhirat. Kekal di sini hak kebajikan di hari akhirat, kebajikan yang kekal abadi pada hari akhirat. Dan agama itu, apa makna agama? Apa takrifan agama? Agama ni ibarat satu tuturan, satu cakapan daripada perkataan agama ni ibarat daripada perhimpunan segala hukum-hukum. Itu agama. Agama ni ibarat tuturan, percakapan. Sebut kata agama, apa agama ni? Kita cakap apa sebenarnya? Kita cakap apa? Kita berbicara bab apa kalau sebut kata agama? Agama ni pembicaraannya, tuturannya, kiraannya daripada perhimpunan segala hukum. Perhimpunan segala hukum. Perhimpunan segala hukum ni, hukum mana ni? Yang dihantar akan dia, akan segala hukum oleh Allah Ta'ala. Sebab perhimpunan segala hukum, hukum ni asalnya bahasa Arab lah hukum ni. Kalau kita buat hukum ni adalah keputusan ketetapan. Yang mana hukum keputusan ketetapan ni ada hukum yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hukum yang diputuskan oleh persepakatan manusia. Ada hukum yang diputuskan mengikut pemikiran akal. Ada hukum yang diputuskan mengikut kebiasaan. Hukum lah tu. Tapi agama ni hukum hak Tuhan tahu, hukum syarak lah. Hukum ni ketetapan syarak, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkeluar hukum manusia.
Terkeluar hukum manusia. Hak keputusan persepakatan manusia. Yang mana terkadang hak hukum yang dihantar oleh Allahnya tak boleh, haram. Tapi terkadang hukum manusia ni tak apa. Contohlah kita kata riba, hukum ketetapan daripada Allah, kita maklum haram. Riba ni bukan hanya diharamkan, bahkan Allah Ta'ala istighfar perang kepada orang yang beramal dengan amalan riba. Tapi disebut hukuman undang-undang manusia ni tak apa. Sebab apa? Sebab pakak beri itu dengan suka hati. Maknanya orang yang berhutang pun terimalah, bayar lebih pun lebihlah. Bukan orang paksa pun. Awak wajib kena berhutang. Awak tak berhutang, saya hukum awak, saya takak awak. Tak. Bukan kita yang dimohon, kita yang dirayu. Kita yang dirayu nak minta pinjam tu. Pinjam sini dia kena bayar lebih. Okey lah, tak apalah. Sebab tahu dah, mari ke bank minta. Maknanya suka tu kan, suka sama suka tu. Kalau kira hukum manusia, okey lah. Tapi hukum Allah haram. Ini hak perhimpunan hukum yang datang daripada Allah. Walaupun kadang-kadang ketetapan Allah tu walau rupa yang keji sekalipun, itu dipanggil agama keji sekalipun. Tapi kalau perhimpunan hukum tu daripada Allah, itu agama. Walaupun keji sekalipun. Mana keji? Sujud. Tak keji sujud. Kenapa? Sujud. Tinggi punggung daripada kepala. Kepala ni mulia. Tak pakai sujud. Tinggi punggung daripada kepala. Dia letak pula dahi. Juzuk anggota muka yang paling mulia di atas tempat orang duk pijak. Akan tempat awak pijak, buruh dahi kepala kita. Nampak muka tak comel, tak? Itu hukum yang dihantar oleh Allah. Itu agama. Itu contoh nak cerita. Jadi kita ni dimulakan dengan tajuk utama sekali, agama. Apa agama? Kita ni nak membicarakan bab iman, bab akidah. Imam akidah ni satu juzuk daripada agama. Tapi juzuk tak juzuk, bahagian tak bahagian pun kedudukannya adalah tapak agama usuluddin. Tapak agama usuluddin. Walaupun kata imam satu juzuk, tapi juzuk sebagai tapak. Tapak. Tapi kalau ada tapak saja, tak ada dengan tiang, tak ada dengan ranting, tak sempurna juga agama. Tidak memada hanya tapak saja. Tapi sebelum nak cerita bab agama yang lain, umpama tiang ke, cabang-cabang agama ke, kok mana pun dia kena ada tapak terlebih dahulu. Jadi pembicaraan dalam kitab Faridatul Faraid adalah pergi kepada pembicaraan iman. Tapi comel sesunnah kitab ni, sebelum nak cerita sebahagian daripada bahagian agama iman, apa agama dulu? Sebab kita nak berjaya dunia akhirat, kita wajib kena beragama. Kita wajib beragama. Kita kena ikut jalan agama. Barulah selamat kita dunia dan hari akhirat. Jadi agama ni apa? Agama ni bukan hanya uniform. Agama ni bukan hanya kita ubah penampilan saja. Tapi hak uniform ni pun perintah Allah Subhanahu wa taala juga, dengan tutup aurahnya, dengan pakaian yang selayaknya. Tu sebahagian daripada cabang agama. Tapi bukan hanya uniform sahaja. Zahirnya tutup aurahnya molek. Tapi setakat tu sahaja. Apa dia agama tak tahu. Tapi nampak uniform agama lah. Nampak uniform agama.
Tapi agamanya apa? Kita nak yang kita kenal dulu. Agama ni apa? Yang kita kata kita nak beragama, nak hidup atas jalan agama, nak bawa keluarga kita atas jalanan agama, kita nak bina agama dalam masyarakat contohnya, kita nak bina agama dalam negara contohnya, kita kena tahulah apa dia agama. Apa dia agama? Didatangkan takrifan agama, kemudian didatangkan pula pembahagian dalam agama. Sebelum tu, lepas kita bab agama, didatangkan pula apakah tanda orang yang beragama. Ni orang boleh. Tanda orang beragama sebenarnya hak mana? Bukan hak mengaku. Hak mengaku ni mengaku belaka. Terpecahnya ummah Nabi SAW kepada 73 golongan, semuanya mengaku agama yang sebenar belaka. Yang sebenar hanya satu. 72 tidak sebenar, tempatnya neraka. Tapi masing-masing mengaku beragama yang sebenar. Jadi kita ni akan datangkan apakah tandaan orang yang beragama. Tapi nak kena faham agama ni apa sebenarnya agama ni. Lepas tu di belakang kita dia akan datangkan pula pelihara agama. Pelihara agama. Pelihara Islam, pelihara iman jangan terbatal, pelihara ihsan dengan bahawa jangan kita tinggalkan kewajipan, jangan kita sesekali melakukan perkara yang dilarang. Itu pelihara ihsan. Dia ada di belakang kita. Ini susunan ada dalam kitab Faridatul Faraid. Jadi yang pertamanya apa dia agama? Agama ni ibarat ataupun kita panggil satu tuturan, satu cakapan daripada perhimpunan segala hukum. Hukum mana ni? Yang dihantar akan hukum oleh Allah. Hukum yang dihantar oleh Allah, yang kita panggil juga hukum Allah. Apa mana hukum Allah? Ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Keputusan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menetapkan wajib ke, sunat ke, haram ke. Ini agama. Perhimpunan hukum yang dihantar akan hukum oleh Allah. Tadilah ada hukum ni ketetapan keputusan, ada hukum ketetapan keputusan berpandukan kepada pemikiran akal, itu hukum akal. Ada hukum yang keputusan yang kita ambil berdasarkan kepada hak berlaku kebiasaan yang kita panggil hukum adat. Itu hukum adat, hukum yang kita ambil berdasarkan kepada hak kebiasaan. Kebiasaannya macam mana? Kebiasaannya kalau makan jadi kenyang. Itu kebiasaan. Makan jadi kenyang ni, makan sikit-sikit. Makan sikit-sikit, kadang-kadang kenyang, kadang-kadang tidak. Dah sahih kenyang, makan banyak. Nambah je, sahih kenyang. Maka makan banyak tu, kita putus nilai ku adat. Apabila makan banyak, mesti sokmo-sokmonya akan kenyang, dipanggil wajib kenyang. Wajib apa? Wajib adat. Ambil mana hukum wajib-wajib tu? Ambil daripada hukum adat. Kan nasi tak boleh bekas kat Allah mengenyangkan. Itu hukum Allah. Itu hukum syarak. Hak pegangan yang melakukan segala-gala adalah perbuatan Allah, makhluk yang dikasih Mesir, itu hukum syarak. Hukum adatnya makan banyak, sahih kenyang, mesti kenyang. Mesti ni bahasa Arab panggil wajib. Maka wajib pada adat makan banyak kenyang. Mesti ni confirm mesti. Mesti kau mana ni kau adat. Mesti kau adat ni boleh tak kalau terkadang berlaku sebaliknya. Kau adat terkadang berlaku sebaliknya. Apa ni? Mencari adat, menyalahi adat luar biasa. Ada? Bukan tak ada. Dia kata makan banyak wajib kenyang, hukum adat, wajib adat. Dah semestinya gitu, hukum adat boleh menyalahi. Mana? Makan banyak, pas pinggang-pinggang. Tuang, tinggal kulit, tinggal tulang. Apa tu? Luar biasa. Penyakit pelik. Pelik, luar biasa, mencari adat. Sebab apa pelik? Pelik lah makan banyak sampai ke tinggal kulit, tinggal tulang.
Luar biasa lah sebab biasanya dah makan banyak segar. Itu hukum adat diberi berlaku sebaliknya. Hukum adat diberi berlaku sebaliknya. Dia panggil menyalahi adat. Hak tu keputusan adat, keputusan kebiasaan. Hak berlaku sentiasa. Ni tak ni bukan nak cerita hukum adat, bukan nak cerita hukum akal. Nak cerita agama adalah hukum-hukum yang dihantar oleh Allah. Ni agama. Hukum-hukum yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana hukumnya? Hukum 5 hukum tu. Wajibnya, haram, sunat, makruh, harus. Dia panggil hukum taklifiyah. Hukum taklifiyah. Hukum yang diberati atas kita, orang mukallaf. Diberati secara putus pada buat wajib. Diberati secara ringan pada buat sunat. Diberati pada mesti tinggal putus haram. Diberati supaya tinggal, tapi mesti tinggal. Tapi tinggal pun nak tinggal pun tak apalah, makruh dia panggil. Dah harus diberati apa? Dia panggil taklif lah. Hak lain diberati belaka, harus pun panggil hukum taklifiyah jugalah. Kalau diberati sungguhnya pada buat, pada tinggal, dipanggil hukum taklifiyah. Hak diberati atas orang mukallaf ni, kena buat, kena tinggal. Mesti buat, mesti tinggal. Cuma kena buat, kena tinggal ni ada hak putus, ada hak longgar. Hak putus wajib, putus pada buat. Hak pada tinggal ni haram. Kalau pada buat ni, kalau diberati hak ingat sunat, kena buat tu. Tapi malah pada mungas tu sunat, tu hak ingat. Kalau wajib kok mana pun tak ada, mu kena buat. Berasa nak urut tak ada, kena buat. Tu hak wajib. Tapi kalau harus, tak ada berarti apa, tidak diberati pada buat, tidak diberati pada tinggal, dia panggil hukum taklifiyah jugalah. Kita ini dah tengok lain berarti saya terpakat sekali lah. Dia panggil hukum taklifiyah. Hak 5 itu perhimpunan hukum yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib, sunat, harum, haram, makruh. Kita panggil sunat. Bahasa bukan sunat. Sunnatun asalnya. Sunnatun. Kita jadi kod Melayu sunat. Tak ada tasydid. Maka kelirulah kitanya. Sunnatun dengan sunat ni hak mana? Tulis je. Tulis kat mana? Sunat tu terjemah Melayu. Sunnatun tu bahasa Arab. Sunnatun hak istilah fiqh ni lah. Hak sunnah dengan makna tariqah atau lain pula. Sunnah dengan makna tariqah perjalanan. Sunnatullah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnatullah ni hak perjalanan, hak biasa-biasa tu buat malam tu lah. Hak sunnah Nabi, hak perjalanan hak Nabi bawa ni. Ada hak wajib, ada hak sunat. Ni kalau nak say sunnah bab perjalanan, kita belajar ni sunnah lah ni. Ni sunnah yang wajib. Kalau sunnah dari mana tariqah perjalanan. Jadi tukar. Mana sunnah, mana sunat. Jadi sunat kok Melayu jadi sunat. Tidak. Wajibun, sunnatun, mubahun, haramun, makruhun. Kalau wajibun Arab, Melayu jadi wajib, sama. Haramun Arab, Melayu jadi haram, sama. Makruhun Arab, Melayu jadi makruh, sama lah. Sunnatun Melayu jadi sunat, jadi hilang tasdid. Jadi kita tanya, sunat dengan sunnatun yang mana? Keliru jadi ni. Hak kita tak biasa dengarnya mubahun. Tidak biasa dengar. Dia biasa dengar harus dia. Harus. Mubah. Kita dengar tu dah. Mubahun. Cuma hak kita keliru biasanya
Sunat tu, kalau kita panggil sunat tu, kalau tulis je. Itu hukum taklifiyah, perhimpunan hukum yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia dihantar oleh Allah ni bagi segala hamba-Nya yang mukallaf. Hukum ni kena ke atas hamba yang mukallaf. Mukallaf ni akil dan balik. Hukum hakam ni kena kepada dihantar atas bagi segala hamba-Nya yang mukallaf. Hak berakal serta siapa umur. Yang mana hukum hakam ni kena kepada perbuatan mukallaf. Hukum hakam ni kena kepada perbuatan mukallaf. Hukum hakam tidak kena kepada diri perkara. Zat kalau tak kena hukum hakam. Perkara tak ada hukum hakam. Hukum hakam ni kena kepada perbuatan mukallaf. Contoh kalau orang tanya, TV apa hukum? Tak ada hukum. Sebab hukum ni kena atas perbuatan mukallaf. Kena kepada perbuatan mukallaf. Hukum Allah tak kena kepada diri perkara. Diri perkara tak ada hukum. Apa hukum TV? Tak ada hukum. Tak ada hukum kat mananya. Benda ni boleh pahala ke berdosa ke? Itu perbuatan. Perbuatan siapa? Perbuatan mukallaf. Apa perbuatan? Dia tengok, dia dengar. Itu barulah kena hukum. Boleh pahala, wajib ke, sunat ke, harum ke, haram ke, makruh ke, baru boleh tanya hukum. Adapun benda tak ada hukum. Benda tak ada hukum. Tak ada salah apa pun, benda tak ada hukum. TV tak ada hukum lah. Tengok tu baru ada hukum. Tengok dia panggil perbuatan kita. Maka hukum Allah kena kepada perbuatan kita, bukan kena kepada diri perkara. Benda tak ada apa-apa pun benda tu. Tapi kalau ada kematian, benda tu ditutup. Kenapa? Kalau ada kematian, jadi benda tu TV tu orang tutup. Tutup dengan kain. Kenapa? Lemah kawan tu. Kalau ada ni, kalau ada apa tu, so tu sound apa tu? Tak dulu kan orang jenis beli apa ni, so tu radio tu lah. Tapi bukan ada cek gitu tu bibik tu ni. Kalau dia besar, tapi tu ada apa ke? Sound apa tu? Speaker. Kan dulu kan. So kan. TV tengok. Tu. Dung tu dia. Tapi kena tutup kau. Tutup kau. Nak kata kalau tutup barang elektrik, tapi sejuk nak tutup kau. Tapi dia tutup. Benda tu tak molek. Benda tu tak ada ni molek tak molek. Tak ada kata molek, tak ada kata tak molek. Molek tak molek ni balik pada hukum agama. Hukum agama tak kena pada barang tu. Maka tak timbul molek tak molek. Molek tak molek ni timbul daripada perbuatan mukallaf. Perbuatan mukallaf ni molek ke tak? Perbuatan mukallaf tu timbul tengok, timbul dengar. Benda tak ada hukum. Ada hukum TV ni. Hukum agama bagi segala hamba-Nya yang mukallaf. Kemudian hukum agama dihantar ni atas lidah Rasulnya. Melalui lidah Rasulnya, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hukum hakam ni dihantar oleh Allah atas lidah Rasul. Rasul menjadi utusan Allah untuk menyampaikan hukum hakam agama. Atas lidah Rasul ni pada ghalib lah. Pada ghalib, pada kebanyakan Nabi yang beritahu, Nabi yang nyatakan. Ghalib begitulah. Tapi hak Rasul ni bukan hanya percakapan sahaja, perbuatan pun sama. Maknanya kata agama dihantar oleh Allah bagi segala hamba yang mukallaf
atas lidah Rasul ni, mana Rasul yang beritahu. Ni Allah perintah, ni Allah larang contohnya. Melalui percakapan, perkhabaran yang diberitahu oleh Rasul. Jadi atas lidah Rasul ni ghalib kebanyakan. Termasuk juga agama dihantar oleh Allah melalui Rasul ni dengan perbuatan Rasul. Dengan perbuatan Rasul. Sebab tu kadang-kadang hadis Nabi ni ada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda. Itu Nabi kata. Kadang-kadang sahabat mengatakan, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam buat perkara begian. Itu maknanya Nabi tak kata, Nabi buat, sahabat menceritakan apa yang Nabi buat, itu agama. Sama ada dengan lidah perkataan, ataupun dengan perbuatan, ataupun dengan diam. Nabi tengok, Nabi tak kata apa. Nabi tengok, tapi Nabi tak tegah, tak apa pun. Nabi, sahabat buat, Nabi tak pernah suruh buat. Sahabat buat. Kemudian Nabi tengok, Nabi tak pernah suruh buat. Nabi pun tak buat, tapi sahabat yang buat. Nabi tengok, Nabi tak kata apa. Itu pun perkara agama yang dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasul. Bila Rasul diam, tak tegak, mana perkara itu tidak dilarang. Tapi disuruh buat ke tidak? Tidak, sebab Nabi pun tak pernah buat. Nabi tak pernah suruh buat, lisan, lidah. Nabi tidak pernah buat, itu perbuatan. Hanya sahabat yang buat, tapi Nabi tengok, Nabi tak larang. Itu dipanggil hukum agama juga. Sebagai contoh lah, sebagai contoh. Nabi pernah tengok sahabat bercerita perkara dunia, kisah-kisah lama pada masa dulu-dulu, pada masa jahiliah, cerita-cerita masa muda lah, kadang-kadang gila. Cerita mana ni? Dalam masjid. Cerita dalam masjid. Sahabat ni cerita lama ni sampai ke terkeluar ketawa. Manusia lucu sangat lah tu. Cerita lama lucu sangat. Jadi terkeluar ketawa. Nabi bukan kata Nabi tidak larang. Bukan Nabi senyum, tabassum. Nabi senyum. Nabi senyum. Nabi tak larang. Bukan bila sahabat ketawa, Nabi dengar cerita tu, Nabi senyum, tabassum. Nabi tidak ada qahqahah. Qahqahah ni ketawa, berdekak-dekak. Nabi tak ada. Nabi hanya tersenyum sahaja. Tersenyum tu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketawa ngila tu, itu bukan sunnah Nabi. Itu boleh bawa pada kerak hati kita. Bila kita banyak ketawa mengilah ni, kerak hati. Sebab Nabi pernah tengok sahabat dia bercakap ketawa. Nabi kata, jikalau sahabat tu tahu apa yang aku tahu, nescaya mereka tidak akan bergelak ketawa. Gelak ketawa itu bukan sunnah. Senyum itu sunnah. Dia kalau ketawa kuat sangat ni boleh bawa pada keras hati. Bawa pada keras hati. Ketawa je. Kadang-kadang dia yang bercakap, dia yang ketawa. Orang tak ketawa pun. Orang pun kadang-kadang ketawa, kena tengok dia ketawa. Dia nak cakap dia ketawa dulu. Kita pun jadi ketawa, kena tengok dia ketawa. Bukan lucu sangat oleh cerita tu. Sebab apa ketawa? Dia ketawa. Kita pun ketawa ketawa lucu kerana dia ketawa. Bukan lucu kerana cerita lucu. Ada kat mana tu. Sama kalau gopu kan. Oh, kalau dia ngelak, habis orang dia tepuk. Okey, orang tepuk tu lelaki boleh tepuk. Kalau dia main ngelak. Tu ngelak sampai berair mata. No. Oh, ngelak sampai berair mata tu. Tu mana? Oh, tu bukan tu. Oh, dia punya tu. Oh lah, kalau dah ngelak, pasien tu memang dia akan tepuk orang ni. Bukan lagi tu dia suruh. Orang lelaki ketawa siapa ke
keluar mata tepuk orang kan. Oh, dia tepuk sungguh. Dia tak comel gitu. Tak comel. Kalau tahu melampau ni tak comel. Terutama sekali majlis ilmu. Cukup-cukup tidak comel. Cukup tidak beradab. Dia tidak beradab. Dia kena, yelah koda-koda je lah. Jadi ada orang ni dia senyum sahaja. Ada orang jenis ketawa tu ada lah. Nabi pun tak larang sahabat ketawa. Pada masjid Nabi tak larang. Cuma Nabi tidak ikut ketawa. Nabi hanya senyum. Tapi Nabi tak larang. Mana koda-koda lah. Jangan sapa ke berdekor-dekor berair mata tu bukan. Tetapi terkadang termasuk majlis ilmu sendiri, terkadang dia kena tambah sikit lah. Dia punya apa ni, rencah-rencah orang dia. Supaya orang tak mengatuk. Mana kalau tambah sikit rencah-rencah dia tu menyebabkan orang tak mengatuk, hukumnya sunat pula. Hukumnya sunat. Tapi rencah yang tertambah tu, tambah garang lah sikit tau. Tambah hebel dia tak jadi kok. Tambah hebel tak jadi. Tambah garang kok sikit. Jadi dia rasa juga masing tu. Tapi dengan banyak sangat, makin pekak. Dia kalau banyak sangat. Dia kena ada tambahan. Mana khairul umur awsatuha. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik pekerjaan dah yang sederhana. Ya, sederhana. Serius sangat tak jadi juga. Macam kita dengan anak-anak rasa sangat tak jadi juga. Tapi kalau kita buat baik sangat tak jadi juga. Dia akan jadi naik atas kepala. Tak? Baik ayah dia. Anak khabar atas kepala pun tak apa. Baik. Tak jadi juga. Dia kena sederhana. Kena sederhana. Tapi kalau masang sangat tak juga. Tak tukar. Tapi adilah. Tapi kalau lembut sangat, lembut punya apa? Jadi Allah kita panggil baik tau. Baik sangat dia panggil. Baik sangat. Terlampau lembut tak boleh juga. Dia kena sederhana. Jadi sahabat ni ketawa kerana cerita-cerita kisah lama dalam masjid. Nabi tak larang. Sahabat tahu pun Nabi tak larang. Cuma Nabi senyum. Itu bahawa diam Nabi menjadi dalil bercakap perkara dunia atas masjid diharuskan. Itu dalil dia. Keluar hukum harus. Sebab tu dalam kitab Majmu' bagi Imam Nawawi didatangkan 33 hukum yang berkait dengan masjid. 33 hukum. Yang mana 33 hukum ni diambil oleh almarhum Dr. Wabah Az-Zuhaili, bubuh dalam kitab dia ni, kitab Fiqh Islami wa Adillatul. Ada 33 hukum berkaitan dengan hukum masjid. Termasuk hukum bercakap dengan perkara dunia masjid, hukumnya harus. Dalilnya tadi diam Nabi tak larang sahabat berbicara perkara dunia dalam masjid. Sampai ke keluar ketawa dalam masjid pun Nabi tak kata apa. Bahkan Nabi senyum juga. Bahkan Nabi senyum juga. Maka keluar hukumnya adalah harus. Adapun hak kita duk biasa dengar jak budak cakap perkara dunia dalam masjid, amal ibadah 40 hari tidak diterima oleh Allah, itu maudhu' tak ada tu. Itu palsu, tak ada. Itu palsu. Kita bisa dengar sebelum budak dulu cakap perkara dunia di dalam masjid 40 hari ibadat kita Allah tak terima. Itu maudhu' tak ada. Itu ada 33 hukum berkaitan dengan hukum masjid. Tapi kita nak kena cakap dunia masjid ke? Tak payahlah. Nabi tak buat, tapi Nabi tak layan. Harus. Bukan dituntut supaya cakap dunia masjid. Bukan, jangan salah faham. Bukan dituntut. Tambah dalam masjid ni pula kita kena tengok orang tengah buat ibadah, orang tengah solat, apa semua. Kalau kita bercakap bawa kepada ketawa menyebabkan terganggu orang buat ibadah, terganggu orang solat, itu hukum lain pula. Haram. Haram kerana ganggu orang solat.
Kalau ganggu orang solat, bukan hanya bercakap dunia, bahkan kalau membaca Al-Quran sekalipun menyebabkan terganggu orang dalam solat, hukumnya haram juga. Baca Quran pun. Sebab tu kadang-kadang setengah-setengah tempat buat imam masjid ataupun surau, kadang-kadang mereka akan buka kadang-kadang Tok Bila mengaji Quran sendiri, kadang-kadang dia pasang kaset ngaji Quran, rakaman ngaji Quran sebelum daripada masuk waktu. Waktu tu sudah pasanglah speaker dalam masjid juga. Kalau ada orang mari semayang pun semua pakatlah pasang speaker luar sudahlah. Dia speaker dalam, speaker luar ni dia ada switch tu. Dalam dia ada switch. Dia ada switch apa ni, in, out, apa itu tulis. Dia di dalam dia tulis in. Dah, speaker dalam. Siapa? Dia ada tulis. Siapa? Dia ada tulis speaker luar, speaker dalam dia tulis. Memang dia ada tulis. Masa bang kadang-kadang bang. Masjid mana bang? Memang masjid kita duduk tu lah. Sebab apa? Kita pakai speaker dalam. Dia bang, dia pakai speaker luar je. Jadi kita duduk dalam ni bunyi macam masjid lain bang. Masjid ni jauh kata bang ni. Tapi tak pakai speaker dalam. Jadi kita bunyi sayu kat luar. Kita pakai speaker luar. Jadi kalau lah sebelum masuk waktu zuhur asar contohnya maghrib, kadang-kadang setengah tempat ni dia pasang kaset dulu. Dia ngaji Quran dah sejik. Dah lama tu tak ribang tu. Mana orang pun standby. Tapi jangan lepaskan speaker dalam. Sebab terkadang di dalam tu ada orang dalam solat. Ganggu solat ni hukumnya haram. Tak? Ni saya jaga molek lah. Ni kita kata sebelum zuhur, sebelum asar, sebelum maghrib. Sebelum subuh orang tidur. Sebelum subuh orang tidur. Tak usah ganggu orang lah. Ini cerita sebelum zuhur, sebelum asar, sebelum maghrib. Kalau sebelum subuh, tak payahlah. Orang sedang tidur. Kita nak gerak di bangun awal, tak ada hak untuk kita. Kau nak dia nak bangun awal ke nak bangun lewat? Subuh belum masuk waktu. Masuk waktu pun, waktu subuh juga panjang. Oh, mayang awal lah. Itu hak dia. Kita perlu ganggu hak dia. Kita nak suruh bangun awal sikit, kita bang 2 kali sunnah. Sebelum masuk waktu subuh, bang dulu sekali. Dalam setengah jam ke sejam ke, taulah bang kali yang kedua. Itu sunnah. Tetapi bang kali yang pertama pula kena pandai juga. Jangan bunyi speaker kuat macam bang subuh sungguh. Speaker hak agak rendah sikit suara. Mana bagi orang-orang yang ternanti-nanti untuk bangun awal dia akan sejuk. Bagi orang yang tak ternanti-nanti, kita kata orang-orang tua yang uzur, kanak-kanak, dia tak akan sejuk dengan bang kalau speaker sound dia kuat sangat tu. Kita jangan pakai speaker kuat macam subuh. Kita nak kejut habis, nak kejut siapa? Sebab pada masa Nabi SAW, bangnya 2 kali. Tapi bangnya dengan suara sendiri, bukan dengan suara speaker. Itu kita kena kira juga. Kena kira juga. Kerana suara tu dia rendah sedikit. Bagi orang-orang yang ternanti-nanti untuk kejut pagi, kejut dah dia. Bagi orang tidur sungguh tu, biasa lah. Sebab subuh lambat lagi. Kaya masuk waktu subuh, atau bang speaker off biasa. Oh, kalau bang baru sejuk, lambat, ada mari sujud surat. Dah lambat. Kita memang disunatkan pisahkan antara bang dan iqamah sekadar terhasil kita panggil orang tengah bang tadi. Antara bang dengan iqamah ni Nabi suruh renggangkan, pisahkan kodok terhasil kita panggil orang solat. Lama mana? Kalau subuh kita beri lama mana? Kita gerak awal. Jangan. Itu dia tidur biasa dia. Tu hak untuk dia tidur. Jangan ganggu. Jangan ganggu tidur. Ganggu tidur punya haram.
Tak ada hak kita ganggu tidur. Ini kerja gemolek. Jadi apabila kita bagi masa, mungkin 15 minit, mungkin 20 minit. Ada tempat sampai setengah jam. Kalau pergi pula masjid hak agak cenderung kepada Hanafi, Masjid India contohnya, curah tanah baru disembahyang subuh kan. Disembahyang subuh pada waktu isfar. Waktu isfar ni dia panggil waktu curah tanah. Maknanya kalau ada orang, kita nampak orang. Nampak dah orang dia. Tapi tak kenal lagi lah. Kalau kenal dah orang tu syuruk lah kot. Ya, kubik matahari dah dia kenal dah. Maknanya curah tanah. Sebab tu dia di Bandar Jertik ada satu surau, kalau bahasa digital dekat dengan balai polis. Orang masuk waktu duduk di kampung raja, baru-baru lepas bab dia pergi kepada surau dekat dengan jambatan Jertik tu lah. Ada jalan bawah tu kan, situ ada balai polis, jalan lagi ulu besuk tu. Bagi orang kenal kenal biarlah. Tak sedut buka lah. Katanya panggil apa? Dalam telefon tak canggih lah. Jadi surau situ. Maknanya kalau masuk waktu subuh, duduk kampung raja tu, mari situ sapau tak hormat pun lagi. Jadi agak lewat. Sebab dia nampak macam pakar Hokasih Hanafi. Dia sebab subuh lewat, sebab kecurah tanah. Mungkin setengah jam, 40 minit mungkin. Baru dia semayang. Afdal dia gitu bagi mazhab Hanafi. Kita tak lah. Mana tunggu dah 15 minit ke, 20 minit ke. Tunggulah. Oi, saya ni sibuk nak pergi kerja Muhammad. Kita cerita Haji Mu'af Al-Rahman. Kalau mu sibuk, macam sibuklah hak peribadimu dengan urusan masyarakat. Walaupun kata Tok Bila sibuk tu peribadi kamu. Sekarang ni kita cerita masyarakat. Kepentingan masyarakat. Saya sibuk, kamu lari lah. Ini kadang-kadang aku komak sekejap dia komak saja. Aku sibuk dia kata. Jadi satu tempat terpaksa kena ikut kesibukan dia. Apa kita nak ikut kesibukan dia? Dia ada. Kita cerita masyarakat. Ini kadang-kadang subuh. Nak semai qabliyah pun tak ada subuh. Ada satu masjid subuh. Subuh ni. Imam pernah dia ayat akhir je pernah dia komat. Ayat akhir semai qabliyah subuh. Jadi masa bang tu imam di situ dah. Bila bang subuh, imam pun semai qabliyah. Imam ayat akhir je dia komat lalu dah. Komat lalu dah tu bila. Sebab apa? Sebab apabila sudah molek habis komat, sudah molek ke imam bersalam. Mai subuh lagi. Nak segera ni. Tu imam pun senyap aja. Imam sepatutnya mukamat ni siapa suruh? Sebab komat milik imam. Komat bukan milik Bilal. Komat milik imam. Bukan komat milik Bilal. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu tidak akan komat melainkan selepas keizinan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai imam. Tok Bilal tak boleh komat sendiri-sendiri. Tok Bilal tak boleh komat sendiri. Bukan ada pandangan yang mengatakan Tok Bilal komat sendiri tanpa kebenaran imam, komat tu tidak jadi, kena komat semula. Walaupun itu pandangan daif sekalipun. Tidak, Ibn Abu komat ikut suka dia. Mana apa? Tok Bilal jahil bahawa komat bukan milik dia. Yang Tok Imam tuan punya pula jahil komat milik aku. Sama-sama jahil. Jadi orang ramai-ramai kena ikut pasal orang jahil. Ni kadang-kadang tu imam siapa lumutu. Siapa lumutu. Nampak you tu imam, dia pun komat. Tak bila. Komat, tu imam barulah. Kau siapa baru nak tukar mutu, dia komat dah. Lepas dia komat, tu bila boleh. Cepatlah tu imam. Allah. Basi dah dia kata komat. Allah tu imam tu hunggar. Dah. Dia komat bila nampak tu imam siapa je mutu, tak ada tukar mutu, dia komat dak. Lepas tu tua pula tu imam, takkan boleh jalan laju-laju. Dia dah sok tu imam, cepat. Basi dah komat ni dia kata. Tu imam apa hak Allah. Tu imam ni.
Sebab apa? Sebab tu Bilal pun jahil, tu imam pun jahil. Lepas tu imam, muka mak betul suruh. Kau mak semula ajar dia gitu. Ni tu imam pula tahu milik dia, hak dia. Sunnah dia gitu. Tu Bilal qamat bukan hak tu Bilal. Qamat hak imam. Nak qamat mesti dapat keizinan imam. Jadi kalau nak kadang-kadang qamat dah bunyi biar dinding. Qamat disuruh. Tahu qamat. Mana tu imam? Biar dinding tu imam. Suruh qamat kat ni lah tu imam. Kita suruh qamat je bukan tu imam. Suruh qamat adalah kerja tu imam. Awak suruh qamat, awak tu imam. Awak kan jadi tu imam. Ni kadang-kadang semua tempat dia qamat. Imam mana imam? Imam mana imam? Imam mana imam? Dia mau qamat siapa imam? Ni jek belaka lah. Qamat itu suka dia. Tu kadang-kadang dia dengar suruh qamat seorang tu. Jadi dia suruh qamat, kita qamat sebab apa? Itu imam. Suruh qamat kali dia imam. Kecil lah dia lain kali tak berani nak bunyi lah. Suruh qamat. Jadi kalau tak ikut ilmu kecalanan lah je jemaah. Kecalanan jemaah. Jadi kemudian orang bangun kita kira anggaran orang biasa lah ni. Dia duk kira orang hak masuk bilik air tengah jam tu, kita dah masuk kira dia. Kira orang biasa masuk bilik air, kodok-kodok ahli jemaah tetap kita subuh 20 orang, 30 orang ahli jemaah tetap kita ni. Lama mana? Kira dengan waktu bang tadi dia bangun, kemudian dia siap-siap dengan sempat dia mari berjemaah, lama mana anggaran 15 minit, 20 minit, kita buat anggaran tu, gitu je lah. Ada. Bila qomat tu lambat sedikit, kemudian qomat baca surah tu panjang sedikit, sebab surah subuh paling panjang nak banding dengan 5 solat yang lain. Kemudian wirid pula panjang, habis wirid bukan dalam 10 minit 20 minit nak syuruk, terbit matahari. Kalau nak cepat sembahyang Isra', barulah balik orang yang selesai solat subuh, selesai solat sunat selepas subuh, sama ada Isra' ataupun duha lambat sikit setengah jam lepas daripada tu, baru dia keluar dari masjid. Orang ni akan dapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Ini amalan orang tua-tua dulu. Amalan orang tua-tua dulu seumpama tu. Lagi dia tak sembahyang sunat 2 rakaat, dia tak akan balik. Orang kita sekarang ni keluar cepat-cepat. Orang ada urusan lah. Ini kita cerita ni perkara sunat. Bila kita jerembun dengan perkara-perkara lain, kita dahulukan perkara lain lebih mustahak, gitu je lah. Ini cerita orang tak ada urusan. Kalau nak kena pergi kerja, nak kena hantar anak sekolah, bukan hantar anak sekolah, atau cucu di sekolah, gitu lah. Atau cucu di sekolah, atau lah cucu di sekolah dulu. Ini kadang-kadang tak ada anak, tak ada cucu. Keluar awal daripada sini suruh gimana? Pergi duduk kedai kopi, sembang situ. Kita akan nak sekolah siap dah. Ada situ lagi. Tak boleh balik pun lagi, bukan ada kerja pun. Tapi nak cepat-cepat keluar masjid surau buat apa? Jadi kalau qomat tu lewat sedikit, solat tu panjang sedikit, wirid pula panjang, jadi tak lama boleh sembahyang sunat, barulah boleh keluar. Bukan kata nak suruh buka speaker awal-awal tu mengganggu orang. Tambahan pula terkadang orang yang berada di sekitar majlis surat, terkadang ada orang yang kurang datang ke majlis surat. Kurang datang, mungkin mereka datang hari-hari tertentu sahaja. Hari tarawih ke, hari raya ke, ada hari kebesaran apa-apa ke, mereka datanglah. Dari mana mereka tak jinak mana majlis surat. Kalau kita tak jaga hak mereka pula, hak mereka liar dengan majlis surat. Orang nak tidur tak boleh, awal-awal pasal kaset buat apa? Itu ganggu orang yang baik. Ganggu orang tidur di sekitar,
dan terkadang ganggu orang yang solat dalam masjid itu sendiri. Contoh kadang-kadang bulan Ramadan. Bulan Ramadan orang di mari awal majlis surat sebab dia bangun makan sahur. Bersiap sahur, mereka datang ke majlis surau. Mereka datang subuhnya belum masuk. Mereka semai sunat. Bulan lain mereka payah nak waktu umpama tu. Mereka semai sunat. Subuh tak masuk waktu lagi. Majlis surau dia pasang pula kaset. Dalam masjid lagi kuat bunyi, luar lagi kuat bunyi. Macam mana orang solat? Terganggu duk mereka, terganggu hukumnya haram. Itu hukum jelas. Ganggu solat hukumnya haram. Nak puji orang awal sedikit, barangkali yang pernah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pakai ikut budaya seumur orang itu, jangan. Sebab kadang-kadang ada orang yang duduk berhampiran majlis surau, kadang-kadang rumah dia betul-betul dengan halal pekap. Oh, gegar rumah dia memang. Gegar rumah. Sebab apa? Spekar tu memang kebetulan, bukan halal rumah dia. Spekar dia ada kan. Kebetulan ke arah rumah dia. Kuat bunyi. Kalau pagi-pagi belum subuh, ada orang tua yang uzur, kejut dianya. Ada kanak-kanak yang belum solat lagi, kejut dianya. Macam mana hak mereka? Macam mana hak mereka? Itu kena kira lah kira. Kena kira. Kalau saya sebut tadi ni, pasang kaset sebelum zuhur, sebelum asar. Orang solat jangan pakai kaset dalam. Mengganggu orang solat. Hukumnya haram. Bukan hanya kita cerita ni bab bercakap. Bab bercakap ni kadang-kadang orang bercakap, orang solat dia bercakap. Bising pulak dia bercakap. Dia bercakap dalam majlis surau, dunia apa tak kira lah. Kadang-kadang dia bercakap kuat. Orang tengok solat terganggu. Orang pang boleh cakap lagi. Orang komat boleh cakap lagi. Tengok solat berhenti sekejap. Beri salam dia cakap lalu dah. Allah kata dia ni. Kalau dalam solat tu dia bercakap. Tak ada adab. Kalau budak-budak senang. Wahai. Orang bang tu. Benda cakap. Ni orang tua. Haji. Tak boleh dah surat. Rati dia terjadi. Kalau orang kecil dah pula gini. Kalau Haji. Haji. Orang bang ni tak beradab ni. Balak je dia. Tak bagi surat lah. Tak bagi lah. Ngaji. Haji nak ceritanya terkadang hukum agama dihantar oleh Allah atas lidah Rasul ni, kadang-kadang lidah, kadang-kadang perbuatan, kadang-kadang diam Rasul. Istikrar Rasul tu diam. Mana apa dia Rasul diam, mana Rasul membenarkan. Itu agama tu. Itu agama. Cuma atas lisan, atas lidah Rasul ni, ni hak kebanyakan Nabi yang beritahu. Itu kebanyakan. Kemudian segala perhimpunan hukum ni yang dihantar oleh Allah atas lidah Rasul ni, yang membawakan mereka itu, kan segala mukallaf ni, segala hamba yang mukallaf, yang bawa mereka itu oleh hukum Allah Ta'ala ni kepada kebajikan, kepada kebaikan yang kekal. Kebaikan yang kekal di hari akhirat. Semua kitab dia kata agama ni bawa kebaikan, kejayaan di dunia dan di akhirat. Nak berjaya dunia akhirat, kena ikut agama yang datang daripada Allah. Nak selamat dunia akhirat, ikut agama yang datang daripada Allah. Sebab Allah yang jadikan dunia, Allah yang jadikan akhirat, Allah yang jadikan manusia. Manusia yang baik Allah yang jadikan, manusia yang jahat Allah yang jadikan. Kemudian Allah jadikan manusia, Allah utuh Rasul. Rasul bawa apa? Rasul bawa panduan macam mana nak hidup atas dunia dengan panduan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna barang yang ada ni Allah buat. Tapi Allah buat barang yang ada dunia akhirat manusia ni, Allah bukan buat saja.
Allah utus Rasul pula cerita macam mana untuk berjaya dunia akhirat bawa agama. Macam contohlah, syarikat buat satu barang. Dia akan sediakan dalam tu panduan untuk menggunakan barang ni. Jadi kita tak usah duk pandai-pandai lah. Kita nak guna barang, kadang-kadang barang tu kena sambung sendiri. Kita kena tengok situ, dia ajar kok mana. Langkah yang pertama sambung kok mana. Langkah yang kedua sambung kok mana. Kita kena ikut dalam tu. Bawa tulis ni tak pandai aku lagi ni. Aku sambung kok ni ya. Kau buat kok lain sendiri. Pasal aja letup dah ni. Tak? Panduan dalam tu tak pakai. Dia pakai kok di sini tak boleh dah. Kena ikut sebagai panduan orang yang buat barang tu, pencipta barang. Sekarang sama lah. Barang yang ada ni, dunia akhirat manusia, siapa pencipta? Allah. Allah cipta manusia ni, cipta kosong itu tak? Utus Rasul. Itu apa utus Rasul? Utus Rasul untuk bawa agama. Agama untuk kita guna dalam kehidupan kita, untuk selamat dunia dan akhirat. Jadi kita lama ikut panduan yang ditetapkan oleh Allah. Sebab tu netuk tu. Kita bila netuk kosong ada masalah. Macam mana ni nak menyelesaikan masalah masyarakat macam mana? Macam mana apa? Kita ada Tuhan. Tuhan utus Rasul. Rasul bawa agama. Ambil kembali pada agama lah. Selamatlah. Tak fikir-fikir lah. Ini nak fikir pula macam tak ada Tuhan, tak ada Rasul, tak ada agama macam kita buat. Kita kena fikir macam mana biar agama Rasul bawa ni kita boleh tunaikan. Laksanakan secara sempurna. Sebab apa? Inilah baru selamat kita dunia dan akhirat. Tak ada jalan lain. Sebab apa? Nak selamat, kita kembali kepada, nak selamat atas dunia, kembali pada pencipta dunia. Nak selamat akhirat, kembali pada pencipta akhirat. Allah Ta'ala utuskan Rasul, bawa agama pada kita. Agama inilah yang akan bawa kebahagiaan, kebajikan, selamat, bahagia dunia dan akhirat. Ini agama, tujuan agama diturunkan kepada manusia. Ini kita buat mengigau, duk mikir kau tu, duk mikir kau ni, macam tak ada Tuhan, macam tak ada Rasul, macam tak ada panduan besar Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu agama pernah hukum dia dihantar oleh Allah bagi segala hamba yang mukallaf melalui Rasul, yang mana agama ni akan bawa maknanya hamba yang mukallaf tadi kepada kebajikan yang kekal, kebahagiaan yang kekal di dunia dan di hari akhirat. Itu pengertian agama. Dan segala tanda agama empat kali menjadi tandaan agama yang sebenar. Wallahu a'lam.